Mereka inilah orang yang benar-benar beriman. Antaranya tuan-tuan, Nabi tekankan ukhuwah Islamiah, berkasih sayang antara satu sama lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman bersaudara, tolong menolong, bantu membantu. Kita takkan jumpa lagi tuan-tuan kehebatan ukhuwah Islamiah di zaman Nabi, zaman sahabat dulu. Zaman lah tak tahulah tuan-tuan, adik-beradik pun berkelahi. Saya biasa kerja di Al-Ustaz, hospital Al-Ustaz. Pejabat saya sebelah bilik mayat. Dia tengok orang ramai duduk dalam bilik mayat, saya pergi. Awak ni ramai ni. Tak tahulah cik, oi, adik takik abang mati dengan tajuk. Dia tajuknya abang dia, mati abang dia. Pasal apa? Rebut tanah. Suami zaman isteri, isteri zaman suami. Datuk rogol cucu. Jadi macam-macam, aku pun tak faham lah dia. Kalau kalangan adik-beradik pun dah tak ada rasa persaudaraan Islam, apa kita nak kata tuan-tuan orang yang bukan adik-beradik? Ni zaman kita ada pada hari ni tuan-tuan. Sedangkan Allah kata innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman tu bersaudara. Bila tidak ada perasaan persaudaraan dalam Islam, iman kita lemah tuan-tuan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman seseorang kamu, kata Rasulullah, hingga dia pun suka, kasih apa yang ada pada diri dia pun, macam tu jugalah dia pun nak berlaku pada sahabat-sahabat dia pun. Kita suka kita main surah, kita nak ajak kawan kita main surah macam kita. Kita suka meniaga untung, kita nak orang kawan kita pun untung meniaga lagu kita juga. Kita sedih, susah hati, kita sakit, orang lain sakit pun kita susah hati juga. Nabi kata satu badan, yang sakit kitanya kaki, kena gout. Pasal apa? Mata tak boleh tidur. Sebab kita diibaratkan oleh Rasulullah macam satu badan. Orang lain sakit, kita pun sakit. Hari ini tuan-tuan, Tuhan cabut perasaan ukhuwah Islamiah. Umat Islam Palestin, hari-hari kita tengok dilanyak, dimamah, dibaham oleh Yahudi. Keliling dia Yahudi 3 juta, 100 juta umat Islam keliling Yahudi tuan-tuan sekalian. Boleh tengok saja, boleh perhati saja, tak boleh buat apa-apa. Mereka dah hilang tuan-tuan perasaan kasih sayang sesama mereka. Kita sini yang kutip derma, hantar pergi Palestin, mereka buat tak mati dia. Sedangkan mereka negara kaya minyak, duit berlambak-lambak. Mana dia perasaan kasih sayang yang dah Allah cabut daripada hati mereka, umat Arab. Jadi kita orang Melayu jangan sampai pangkat tu lah tuan-tuan. Kita nak pupuk balik perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Berjumpa kita pada malam ni, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan seluruh dunia lah, umat Islam mana kata mengadakan saban tahun pada masa sambutan Maulid Rasul dengan bermacam-macam acara, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam kitab Barzanji yang mula-mula sambut majlis maulid ni, mengadakan maulid ni, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan, dia bapa darah Nabi, pak menakan Nabi, abang kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia Abdullah ni meninggal ketika Nabi dalam kandungan ibu lagi. Jadi apabila tuan-tuan sekalian, Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang hamba Abu Lahab ni namanya Suhaibatul Aslamiyah. Dia pergi cari Abu Lahab tengah tawaf Baitullah. Tuan, dia kata, adik ipar tuan telah melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi Abu Lahab ni dia terlepas seronok tu, berita yang menyeronokkan ni, oleh kerana kamulah orang pertama yang sampai kepada aku berita gembira ni.
Aku merdekakan kamu. Bukan cakap merdekakan seorang hamba. Bahkan dengan ceritanya Abu Lahab terbelih muntah. Kenuri sambut maulud. Kita bukan cakap kenuri sambut maulud ya. Tak lebih pada tu, takut-takut masuk geng lepas tu sama dia. Bila Nabi menyeru pada Islam, Nabi himpunkan adik-beradik dia semua. Lepas tu Nabi istiharkan, ini Rasulullah ilaikum wa ana ad'ukum ila kalimatain khafifatan ala lisan wa sakhilatan fil mizan syahadatu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku ni Rasulullah. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk bagi tahu kamu, mengajak kamu pada dua kalimah yang ringan pada sebutan tapi berat pada timbangan. Itulah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Lahab kata, Muhammad, inikah yang kau himpun kami untuk ini ya? Maka dia ucapkan, celaka kamu Muhammad, taballak ya Muhammad. Tu turun ayat tu, surah Tabbat Yada Abi Lahab, surah Abi Lahab tu. Abi Lahab ni dirakamkan namanya dalam Al-Quran. Oleh dia orang pertama menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ni tuan-tuan, orang terima akhlaknya. Bukan Nabi Muhammad ni tuan, pernah digelar sebagai Al-Amin, menyelesaikan pertikaian orang Arab ketika nak meletak Hadatul Aswad ke tempatnya asal tu. Nabi selesaikan. Dan mengikut riwayat lagi tuan-tuan, Nabi ni banker, simpan duit. Abu Lahab berjahal, walaupun geng, tapi dia pun tak percaya, tak percaya aku tak percaya. Bab simpan duit, dia berbagi kat Nabi Muhammad. Pada malam Nabi nak keluar daripada rumah dia, pada malam hijrah, panggil Ali. Ali ni duit orang Arab, dia bagi satu senarai. Ni orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Hai, simpan duit ni, jangan buat pasal. Tapi dia pun tak boleh terima ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun terima Nabi, ajaran Nabi tak terima. Sedangkan dalam bab akidah ni, amantu bi Rasul wa bima qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku beriman dengan Rasul, aku beriman juga dengan apa yang dibawa oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita berjanji ni, saya baca sikit lah tuan-tuan, cerita Abu Lahab tadi. Wa arda'atu ummuhu ayyaman summa arda'atuhu Suhaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin hina wafatuhu inda miladihi sallallahu alaihi wasallam bi bushra. Wada'tu ummuhu ayyaman, telah menyusulah akan Nabi oleh ibunya ayyaman, beberapa hari. Orang Arab ni antara budaya mereka tuan, mereka ada ibu susu. Nabi pun ada ibu susu dia. Jadi biasanya orang Arab ni bila melahirkan anak, dia bagi susu, lepas tu bagi orang lain menyusu. Maka disebut kita berjanji ni, wa arda'atu ummuhu ayyaman, telah menyusulah akan Nabi oleh ibunya beberapa hari. Summa arda'atu Suhaibatul Aslamiyah, kemudian yang menyusu Nabi itu seorang wanita namanya Suhaibatul Aslamiyah. Nama dia Suhaibatul Aslamiyah. Allati a'taqaha Abu Lahabin. Dia ni seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Hamba ni hamba Abu Lahab. Haina wafatu inda miladihi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibushra, karena terlampau seronok. Abu Lahab dia seronok merdeka hamba. Kalau kita pun tuan-tuan seronok sambut maulud, sembahyang pun tak jadi. Tak jadi kerja.
Yang duk lawan Nabi ni tuan-tuan, duk sambut maulud lah, jadi sambut maulud tu lah. Jadi kita sambut maulid ni, yang dibuat oleh ulama dulu, nak membangkitkan balik semangat untuk kembali pada Rasulullah, ajaran Nabi. Banyaklah riwayat tuan-tuan. Ada riwayat, banyak riwayat. Tapi yang masyhurnya, iaitu zaman tuan-tuan sekalian, berlakunya fitnah, malapetaka ke atas umat Islam. Bangkit satu kaum, nama kaum tu kaum Tartar, yang menyerang bumi umat Islam. Saya timbul masalah ni, ada orang kata bid'ah. Nabi tak buat bid'ah, sahabat tak buat bid'ah, tabi'in tak buat bid'ah, sambut maulid bid'ah. Ada tak Nabi larang? Nabi tak larang. Ada tak kebaikan dia? Banyak kebaikan dia. Apa bid'ahnya pula? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Tartar ni, dia menyerang bumi umat Islam. Satu jatuh. Sampai Baghdad pun tumbang. Baghdad ni tuan-tuan, ibu negara umat Islam di Baghdad. Baghdad pun tumbang. Hingga ada orang cerita, bagaimana mereka ambil kitab para ulama, mereka lempak dalam sungai. Boleh buat jambatan menyeberangi sungai Tigris dan Furat. Umat Islam jatuh. Hari tu tuan kata ulama-ulama, Allah tarik perasaan berani di kalangan umat Islam. Allah tampak rasa takut orang Islam pada kaum Tartar. Seorang ulama tersohor di India, Abu Ali Hasan An-Nadawi, dia tulis sebuah buku cerita tentang Tartar ni. Seorang tentera Tartar, bukan jantan, betina. Dia lalu kat masjid, dia tengok ada 40 orang pemuda Islam laki-laki, pemuda laki-laki orang Islam sedang beriktikaf di masjid. Dia kata, aku ni mai sini tujuan nak bunuh hampa semua ni. Tapi aku terlupa bawa pedang. Hampa jangan pergi mana, aku nak balik ambil pedang. Dia balik ambil pedang, dia mai semula, dia pun terkejut. Bukan kata nak lawan, nak lari pun tak berani. Bayangkan seorang wanita Tartar boleh bunuh 40 orang laki-laki Islam. Pemuda Islam. Begitulah lemahnya umat Islam, takutnya umat Islam jika itu bertartar. Kalau ada orang kata Tartar boleh dikalahkan, orang gelak kecil terberak. Orang tak percaya. Macam Allah ni lah kata umat Islam boleh mengalahkan Amerika. Apa percaya? Mampu dia tak percaya. Suasana macam itulah tuan-tuan yang berlaku ketika itu di Baghdad. Lepas Tartar menumbangkan Baghdad, mereka menghalalkan keserangan ke Mesir. Berjalan menuju ke Mesir. Nak menyerang Mesir pula. Masa itu belum ada terusan Suez. Ada hubungan darat antara Palestin dengan Mesir. Boleh jalan kaki. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berita pergerakan tentera Tartar ni sampai kepada pengetahuan Sultan Mesir, Sultan Iskandar Al-Khutaz. Bila dapat berita ni tuan-tuan, dia serta-merta panggil para ulama berbincang. Nak buat apa ni? Akhirnya ulama muzakarah buat perbincangan, dapat satu kesimpulan, kita adakan majlis memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat balik perjuangan Nabi. Ada apa tuan? Apalah Arab sebelum datang Nabi? Macam mana Arab lepas datang Nabi? Arab ni tuan-tuan, sebelum datang Nabi lemah sungguh. Hidup berpecah-pecah. Bumi Arab dijajah oleh kuasa asing. Utara Arab, Mesir, Jordan, Syria. Dulu dikenal Rom. Dikenal sebagai Syam. Dikuasai oleh Rom. Belah timur, seperti Iraq, dikuasai oleh Iran. Dulu panggil Majusi. Belah selatan, seperti Yaman, dikuasai oleh Habasyah. Mana Arab? Arab pecah belah, tak ada kuatan. Dan Allah nak membuktikan betapa lemah Arab sebelum datang Islam. Tahun kelahiran Nabi itu tahun apa?
Tong gajah. Kenapa tak panggil tong monyet ke apa ke? Nama sebagai tong gajah. Tahun tu Abraha bawa gajah, tentera bergajah menyerang Baitullah. Nampak? Nak runtuhkan Baitullah. Dia nak bina satu Kaabah di Yaman. Biar orang main makna beribadat di negeri dia. Jangan pergi ke Mekah. Ada tak tuan-tuan? Ketika Abraha bawa tentera menyerang Mekah, berlaku tak pertembungan antara Abraha dengan orang Arab? Tak berlaku pertembungan. Mana lemah Arab sampai tak lawan. Orang nak serang negeri, orang nak runtuhkan tempat ibadat, dia tak lawan pun. Selemah-lemah kita orang Islam, tuan-tuan. Penjajah datang, kita lawan. Tuan-tuan buka sejarah macam mana serangan Portugis ke atas Melaka. Kali yang pertama oleh Alfonso de Albuquerque tahun 1511 berjaya dipatahkan oleh pejuang-pejuang Melaka. Raja Ali Haji lawan Belanda. Itu juga di Kelantan dan Terengganu. Ulama bangkit melawan British. Orang Perak menentang British di Pasir Salak. Mereka bunuh dia W. Bush. Kemudian orang British hantar mai tentera. Bertempur di Pasir Salak. Lawan. Orang Arab langsung tak lawan. Allah nak tunjuk betapa lemahnya Arab sebelum Islam. Tapi setelah mereka menganut agama Islam, menghayati Islam, mereka jadi bangsa yang cukup kuat. Boleh menumbangkan dua kuasa besar dunia, Rom dan Parsi. Hakikat inilah tuan-tuan yang diperingat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Lepas tentera Islam dapat menguasai Baitul Maqdis, antara lain Umar bagi tahu tentera-tentera Islam, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Wa mahma nabtaghi al-'izza bighairi ma a'azzanallah, azallanallah. Kita satu kaum diberi kekuatan oleh Allah kerana Islam. Kalau kita cuba mengambil lain pada Islam, azallanallah, kamu akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi motif tuan-tuan sekalian nak sambut maulud, ajak balik pada Islam. Ajaran Nabi. Supaya kita pun jadi kuat. Orang Melayu kuat dengan Islam. Pernah berlaku. Ketika mana tuan-tuan sekalian Islam tertegak di Melaka. Sebuah empire kesadaran Melaka menguasai Nusantara. Ketika kita berpegang teguh dengan ajaran Islam. Arab biasa kuat sebab Islam. Bila mereka meninggalkan Islam, mereka jadi bangsa yang cukup lemah pada hari ini. Jadi tujuan motif sebenarnya sambut maulid nak ajak kembali pada Islam. Jadi bangsa yang kuat, umat yang kuat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, apa hubungan kita dengan Nabi SAW? Kita sambut maulud ni tuan-tuan sekalian, nak meningkatkan iman kita ke atas Nabi, kasih sayang kita ke atas Nabi. Kita nak berselawat banyak-banyak ke atas Nabi agar Nabi bagi syafaat kepada kita besok hari. Cuma malam ni saya ajak tuan-tuan dan saya sendiri bermuhasabah. Betulkah kita ni orang yang beriman dengan Nabi sungguh-sungguh? Marah lah. Dia kata apa? Tak iman pula. Aku sambut maulud. Beras 10 kampit aku bagi. Bukan beras oh. Ini iman. Mari kita dengar apa Tuhan kata bab iman dengan Nabi ni. Tentang rujuk surah An-Nisa ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Tuhanmu Muhammad mereka tak beriman. Mereka bukan orang beriman. Sehinggalah mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tak terasa berat di hati mereka dengan hukuman yang kau putuskan. Mereka menerimanya dengan penuh taslim. Wa yusallimu taslima. Mereka terima dengan penuh taslim.
hati yang lapang, dada yang terbuka. Ini ayat tuan-tuan tentang batai-batai iman dan kufur. Macam ni orang beriman, macam ni orang kufur. Kufur ni tuan-tuan bahaya. Bahaya yang pertama tuan-tuan sekalian, kalau dia di dunia ni orang yang tercabut iman, ibadat dia Tuhan tolak. Tuhan tak terima. Tuan-tuan tengoklah mana ayat berkaitan ibadat, semua Tuhan sebut iman. Kan? Ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang berimanlah Tuhan suruh puasa. Kan? Begitu juga sembahyang, zakat, berjuang, berjihad. Semuanya. Nabi kata inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad din wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala. Tegak dan teguh satu bangunan asasuhu, kerana tapak asas, foundation. Kita nak bina ni surau ni, tapak dia, foundation dia dulu. Atas tapak foundation ni lah maka dibina tiang, dinding apa semua. Wa di'amatad dinul ma'rifatullah ta'ala. Tegak dan teguh agama bergantung pada ma'rifah, mengenai Tuhan, beriman dengan Tuhan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau seorang tu buat ibadat besar mana pun, kalau iman dia tak ada, amin tuan, Tuhan tak terima. Syarat terima iman, ibadat mesti iman, mesti Islam. Tuan-tuan bacalah mana-mana kitab fiqh pun. Semua macam tu. Wajib sembahyang, orang beriman, orang Islam. Ya. Orang kafir tak wajib. Orang sembahyang pun Tuhan tak terima kan. Itu satu. Yang kedua tu tuan, takdir dia mati, kekal neraka selama-lamanya. Tak keluar dah. Anak hang hafal Quran ke apa ke, tak boleh. Tolong. Nabi pun tak upaya membantu pak darah dia Abu Talib. Nabi Nuh pun tak boleh tolong anak dia. Nabi Lut pun tak mampu membantu isteri dia. Iman penting tuan. Di takdir kita mati, kita bawa dosa. Harapan masih ada tuan. Anak soleh. Kita ada anak di dunia, dia ada anak berdoa kepada ibu bapa dia. Anak kita hafal Quran boleh tolong kita. Paling tidak tuan-tuan, tiap-tiap waktu orang Islam berdoa untuk saudara dia sendiri. Ya. Putrajaya. Hari Jumaat, Tok Imam duduk atas mimbar. Khutbah kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunlah dosa orang Islam laki-laki perempuan. Orang beriman laki-laki perempuan. Yang hidup maupun yang mati. Kita mati juga. Putrajaya. Dan kawasan yang sebatu, Lembah Kelang. Berapa juta ahli jemaat masa tu serentak berdoa untuk minta ampun supaya diampun dosa orang Islam, laki-laki perempuan, hidup mati. Seorang Tuhan makbul, alhamdulillah. Kita dalam kubur boleh terpahal lagi tuan. Habis Putrajaya, amin, disambut oleh Tok Imam Ipoh. Ipoh Perak. Dan kawasan sewaktu dengan dia berapa juta pula. Ipoh, Taiping, Perak tu berapa juta lagi. Macam tu juga, amin, amin. Seorang Tuhan terima, insyaAllah. Habis Ipoh, Pulau Pinang. Pulau Pinang, Kedah boleh. Semayang jemaat. Tok Imam duduk atas mimbar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ada tak? Habis Pulau Pinang, Langkawi. Allah jadikan dunia ni bulat. Waktu tak sama. Lepas ni 24 jam orang berdoa untuk minta ampun orang beriman. Kita mati tak bawa iman. Tuan-tuan bayangkan. Oh, bahaya. Tak ada masa, tak ada harap nak keluar pada neraka bagi mereka yang mati tak bawa iman. Oleh tuan-tuan sekalian, ayat ni untuk kita sedar bagaimana keimanan kita kepada Nabi SAW. Beriman pada Nabi.
Beriman kepada Allah saja, tak beriman kat Nabi tak jadi. La ilaha illallah saja tanpa Muhammad Rasulullah tak jadi. Mesti gabung ni, mesti. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Dan beriman dengan apa yang didatangkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terima semua. Ayat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak faham dengan lebih jelas, tuan-tuan buka mana-mana kitab tafsir. Dalam kitab tafsir para ulama tuan-tuan, An-Nisa 65 ni, biasanya ulama mengambil hadis daripada Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menerangkan asbabun nuzul, sebab turun ayat ni. Kalau kita baca tentang asbabun nuzul, baru kita dapat jelas maksud kehendak ayat ni. Kata Abdullah bin Zubair, bapa aku Zubair bin Awam. Tuan-tuan tahu Zubair bin Awam sahabat Nabi SAW. Dia ni orang Muhajirin, orang Mekah, Quraisy, sepupu Nabi. Antara 10 sahabat yang diamin masuk syurga. Zubair bin Awam. Anak dia Abdullah cerita, bapa aku ada sebidang tanah yang ditanam dengan pohon kurma. Siapa biasa pergi Mekah, Madinah, biasanya kalau pergi umrah atau pergi kerja haji, kita dibawa melawat kebun kurma. Kebun kurma ni antara bumi yang subur di Madinah. Kita tengok ada ayat mengalir. Bukan macam sini, ada parit sungai dah. Meleleh bagi apa? Carok. Carok ni. Ada carok, ayat meleleh. Jadi Zubair ni, dia buat macam nak lopak kan. Cedok ayak tu pergi siram kebun dia. Menyebabkan ayak ni tak sampai tanah sebelah. Jadi cedok tak pergi dah sana. Jiran dia tu orang Ansar. Dia kata Zubair, patut hang lepas dulu tak ayak ni mai kat aku. Aku pakai dulu, lepas aku pakai, hang pakai. Zubair kata mana boleh. Ayak ni lalu tanah aku dulu, aku lah ambil dulu. Lepas aku pakai, hang pakai lah. Berselisih pendapat berkaitan masalah ayak. Bila tak selesai, mereka dua-dua ni pergi jumpalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Rasulullah dengar masalah mereka ni, Rasulullah mendatangkan hukum. Jatuh hukum. Apa kata Rasulullah? Orang yang ayak lalu tanah dia dulu, orang tu ambil dulu. Orang kemudian, ambil kemudian. Mana hukum ni membenarkan tindakan Zubair bin Awam. Sahabat ni tak puas hati. Lantas dia kata, ya Rasulullah, mungkin Zubair ni anak bapa saudara kamu. Kamu menangkan dia, kamu kalahkan aku. Oh, dia kata Zubair ni anak, memang betul. Zubair ni anak pak saudara Nabi. Orang kita sini panggil apa? Anak pak menakan. Sepupu lah. Mungkin Zubair ni sepupu kau menangkan dia, kau kalahkan aku. Pokoknya dia tak puas hati dengan hukuman yang Nabi bawa, Nabi jatuhkan. Dia anggap Nabi pilih kasih. Allah panggil apa? Kroni. Nabi pun kroni. Berat. Allah serta-merta hantar Jibril. Bak turun wahyu yang saya baca atas saat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka tidak demi Tuhanmu Muhammad mereka tak beriman. Sehinggalah mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kamu tak jadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, kamu tak beriman.
Tak terima hukuman Nabi, tak beriman. Tu dia tuan-tuan. Hayak dia. Sebab tu kita ni tuan-tuan bukan berjuang kecil-kecil. Bukan pasal getah, harga sawit. Berjuang menyelamatkan umat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kita berjuang ni. Sejak dulu lagi. Inna Allah hadir ta'ala liduk rijal man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Nak ajak manusia jadi hamba Allah. Bukan jadi hamba manusia. Terima hukum Allah. Ajaran Nabi. Ni perjuangan kita tuan-tuan. Perjuangan menyelamatkan umat daripada kekufuran. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi. Perjuangan dibawa oleh Nabi. Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Ayat je, kecil je. Hang tolak hukum Nabi. Mampu yang? Buka kitab Matla'in Badrin. Belah belakang. Bab riddah. Riddah ni murtad. Apakah perkara yang boleh membawa kita murtad? Contoh, kata Tok Syekh, karang kitab Matla'in Badrin. Tapi bab riddah ni tu ada duduk belakang. Bab mula ni, bab wudu, bab mandi hadas, kan? Bab haid, bab nifas. Tok Guru tu baca lah. Baca-baca tuan-tuan, sebulan sekali. 10 tahun, 12 tahun, Tok Guru mati. Dan Tok Guru mati, kita ganti cari Tok Guru lain, nak baca kitab ni. Pergi carilah Tok Guru yang boleh baca kitab Matla'in Badrin. Tok Guru ni baru ni kata, kita ni ambil berkat, kena baca mula-mula. Baca atas tengah tak berkat. Ambil awal. Tuan-tuan, sampai setengah jalan mati lagi. Sampai sudah, tak sampai. Bak ridah belakang. Bak ridah tu ada sebut. Jika dikata orang kepada kamu, keratlah kukumu. Kerana kerat kuku itu sunnah Nabi SAW. Wah, bak kerat kuku ni sunnah Nabi. Walaupun sunnah Nabi, aku tak buluk kerat. Maka kafirlah ia. Kafir tu bukan pasal tak kerat kuku. Pasal tolak, engkar ajaran Nabi SAW. Tak boleh tolak ajaran Nabi. Berarti iman ni tuan-tuan, ada dua. Buka kitab Tauhid. Satu iman mujmal. Satu iman mufassal. Iman mufassal ni iman yang terperinci. Dalam mengaji sifat 20, bawa dalil apa semua tu, dipanggil iman mufassal. Iman mujmal, iman ringkas. Paling ringkas iman apa dia? Amantu billah wa bima qala Allah. Aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan ajaran Allah. Wa amantu bi rasul wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Rasul, aku juga beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena terima tuan ajaran Rasul. Sayanglah diri kita tuan-tuan. Itu saya nak ajak main mengaji. Main mengaji, main menuntut ilmu, baru kita tahu batas-batas iman dan kufur. Ni benda besar tuan, benda berat. Benda yang akan ditanya besok dalam kubur. Kalau kita beriman dengan Allah, beriman dengan ajaran Allah, kita laksanakan ajaran Allah, besok bila malaikat tanya, Man Rabbuka? Allahu Rabbi. Kita boleh sebut Allah Tuhan kita sebab kita beriman dengan Allah, beriman dengan ajaran Allah, kita beriman dan kita melaksanakan perintah Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Faham kita? Allah kata, tak beriman, melainkan kamu menjadikan Nabi sebagai hakim. Kamu terima hukum dia. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua, tuan-tuan, dah kita terima, kemudian tak boleh rasa berat di hati dengan apa yang Nabi hukum tu. Tahu berat? Mai bulan Ramadan kan? Mai pula bulan Ramadan. Kena puasa lah. Puasa tu rasa berat. Lepas taman ni semua pergi surau.
Kita tak pi, lagi orang kata apa pula? Pi lah. Pi tu dengan berat. Berat ni tak boleh. Saya pi ceramah Perlis tuan. Sampai ke depan mata mengantuk. Perut lapar. Sehingga kedai makan laksa dengan cendol. Tengah duduk makan tuan-tuan di meja saya sebelah ni. Ada Melayu seorang dengan Cina duduk bersembang. Saya dengar. Kalau dia tak panggil acung, saya ingat dia Melayu. Dia Cina ni buat benang. Hitam macam Melayu juga. Pelet tak langsung. Pekat kedah. Acung. Awak nah. Taklah untung lampau. Rugilah kami. Awak cakap lagu tu. Kata si acung ni. Taklah. Mat kata. Kita ni sama-sama buat bendang. Kami orang Islam. Buat bendang. Kena keluar zakat. Hampa orang kapiak buat bendang tak payah keluar zakat. Untunglah hampa, rugilah kami. Berat. Keluar zakat tu dia rasa berat. Dia rasa rugi. Tak beriman kata Allah. Wa yusallimu taslima. Dia terima dengan hati yang lapang, dada yang terbuka. Jadi saya nak ajak tuan-tuan memahami bahawa kita sambut maulud, nak beriman dengan Nabi, nak beriman dengan ajaran Nabi, nak ikut ajaran Nabi. Yang ni nak tolong kita di akhirat besok. Amalan-amalan kita ni nak bawa kita pergi sana. Tuan-tuan nanti menyesal, tuan-tuan tak beramal. Ada orang cerita, tuan-tuan, diriwayatkan Iskandar Zulkarnain. Dia bawa dia ni apa nama Raja Mesir. Dia bawa tuan-tuan sekalian, panglima tentera-tentera dia untuk menuju satu tempat. Sampai satu tempat tuan, dia buat tu kalau nak pergi belah sana, nak kena panjat bukit. Panjat gunung, panjat bukit ni tuan-tuan jauh. Maka masa seminggu baru sampai belah sana. Bawah tu pula ada terowong. Kalau ikut terowong, masuk pagi, petang dah sampai. Maka Zulkarnain memilih melalui ikut terowong. Sebelum masuk terowong, orang kampung bagi tahu. Kami dengar cerita, orang yang masuk gua ni, terowong ni, dia pun bagi tahu, dalam terowong ni banyak mai. Banyak mai. Semua tentera Mesir, tentera Iskandar Zulkarnain, semua dengar benda ni. Dan tahu. Masuk gua tuan, sampai tengah-tengah terowong yang gelap betul-betul tu. Dia pun tersepak. Ada yang tersepak, ada yang terpijak. Dia pun teringat. Orang kata meh. Kebanyakan tentera Zulkarnain tak yakin kata tu meh. Banyak yang tak ambil. Adalah 4-5 orang percaya sikit-sikit. Yang ni kot dia berkata meh kot no. Meh subuh ke tak tu, ambillah 3-4 biji, bubuh dalam poket jubah. Ramai-ramai tu seorang yang percaya. Dia ambil keluar jubah dia tuan-tuan sekalian. Dia ikat ni, tengkuk ni, dia sumbat penuh-penuh dalam jubah dia. Dia tanggung. Nyong, tanggung. Sampai dekat pintu gua, tengok, meh sungguh. Meh sungguh tuan. Kita ni ibarat macam tu lah. Nabi apa? Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridha'an bima yasna. Malaikat menghampakkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana suka hati dengan orang yang menuntut buat kerja mengaji ni. Malaikat suka, malaikat betul ampun. Malaikat minta istighfar untuk orang yang mengaji. Pahala besar. Semua orang tahu. Ada orang tak mengaji. Di sana besok menyesal. Macam Zulkarnain tadi ni, menyesal. Sampai-sampai, saya tengok meh tunggu. Zulkarnain, kami minta masuk balik, nak ambil meh. Dah keluar tak boleh masuk. Pakat menyesal ramai. Kalau aku tahu lah. Tahu apa? Orang habak lama lah.
Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam. Kamu tuai hasil dia di akhirat besok. Ada orang yang nak sahut seruan ni. Nak bangun malam, nak baca Quran, nak menuntut ilmu sungguh-sungguh. Macam itulah ibarat kita menyesal. Bukan setakat tuan-tuan yang tak ambil meh tu menyesal. Yang ambil pun menyesal. Yang ambil sikit-sikit. Kalau aku tahu lah. Aku tak ambil 3-4 biji Tahu 3-4 biji. Dia mengaji bantuan mana? Ceramah maulud. Isra' Mi'raj. Setahun 3 kali ya, man. Kalau aku tahu lah tiap-tiap malam aku main. Kan? Yang ambil satu jubah ni pun menyesal juga. Kalau aku tahu lah macam ni mas tunggu. Bukan setakat jubah aku londir. Kain dua aku londir. Aku ambil dua-dua balik. Kalau aku tahu macam ni bukan setakat aku main tiap malam ngaji surau. Aku duduk pondok tu. Pondok mengaji sampai ke malam. Tuan-tuan, itulah ibarat tuan-tuan. Contoh-contoh. Yakin apa yang Nabi Habab tu yakin. Ya? Kita jangan ragu-ragu. Penuh hati kita ni makna kata yakin sungguh-sungguh ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analogi yang dibuat oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Dr. Abdul Zaidan ni dia seorang ulama daripada Kuwait. Dia meninggal 2-3 tahun lepas di Yaman. Banyak buku dia karang, antara buku yang masyhur Usul Dakwah. Dasar-dasar dakwah. Buku tu menceritakan teknik strategi dalam menyampaikan dakwah. Jadi Abdul Karim Zaidan buat contoh. Sejauh mana kita ni beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman ni cakap Arab iman, cakap Melayu percaya. Sejauh mana kita percaya kat Nabi. Diibaratkan percaya kepada doktor. Sejauh mana percaya kat doktor. Kita pergi klinik, doktor tanya apa pasal ni cik? Tak tahu lah doktor. Dalam masa sebulan ni rasa pelik badan saya ni, rasa lemah semacam ni. Lepas tu tenaga tak kuat. Tu yang saya tu bimbang ni doktor. Baru ni saya terpijak punting rokok, api rokok. Pijak ibu kaki saya tu pijak. Tak baik, luka tu payah baik. Doktor syak dah, ni kecil manis apa? Ambil darah, terus cek. Cek confirm, kecil manis. 18. Dia punya kandungan gula dalam darah. Cik ni kecil manis ni, cik. Betul doktor, betul. 18 ni tinggi ni. Tapi masih boleh kawal. Kalau cik berusaha, boleh kawal lagi. Nak buat macam mana doktor? Ni ubat saya bagi, cik makan ubat. Yang kedua, jaga pantang. Jangan ambil gula berlebihan. Nasi jangan makan malam. Sebab nasi pun gula juga. Doktor ceramah kat dia. Dia pun duduk lah, putus hati lah. Doktor kata pula, kecil manis ni cik bahaya. Dia boleh kacau jantung. Boleh kacau buah pinggang. Itu begini. Boleh potong kaki je. Potong kaki dia malam terbayar lah. Kudur kaki gue. Kalau tak kena kaya, kena dialisis. Seminggu 3 kali dialisis. Sekali dialisis RM300. Mula dia mula pening. Jadi saya nasihatkan cik, makan ubat, jangan ambil gula berlebihan. Satu lagi pesan saya cik, apa dia doktor? Muslim ni musim buah kayu. Cik jangan makan durian. Sebab durian ni kandungan gula dia tinggi. Baik, terima kasih doktor. Dia pun balik. Balik duduk melengu di rumah kan. Duduk melengu di anjung rumah. Melengu. Aku ni rupanya ada kecil manis. Dia terbayanglah kawan-kawan dia yang kena kecil manis tu. Tiba-tiba tuan-tuan, ada kereta masuk halaman rumah dia. Pon. Buka tingkap tengok Pak Mentua mai. Pak Mentua dia orang Batu Kurau. Mai kan Pak Mentua. Musim ni pula, musim durian. Penuh bonnet kereta tu durian.
Anak dia tengok Tok Wan main, dia timpa bonek seorang 2 biji. Penuh durian. Kopiak daripada dia pula hantu durian. Kacau. Dia tengok meleleh Alio. Nak makan tak mau makan? Nak makan tak? Nak makan ke tak? Nak makan ke tak? Akhirnya dia buat keputusan, muktamad, aku tak makan durian. Pasal apa dia buat keputusan tu? Kerana dia percaya terhadap nasihat doktor. Dia yakin doktor tu arif, bidang kesihatan. Dia nasihat aku kena pakai nasihat dia. Untuk apa? Untuk keselamatan diri aku sendiri. Begitulah Rasulullah, kita yakin Rasulullah ni siapa? Dia Rasulullah. Nasihat dia kita kena pakai. Untuk dia ke untuk kita? Untuk kita, tuan-tuan. Inna syari'ata kullaha masalih. Sesungguhnya syariat Allah itu, makna kata semuanya masalah, kebaikan untuk kita. Jadi percaya kat doktor, kita suruh doktor, suruh doktor, kita buat makan ubat. Larang doktor, kita tinggal. Itu sebenarnya percaya kat doktor. Kata Dr. Abdul Qadir, begitulah contoh yang dikata kita percaya sungguh-sungguh kat Rasulullah. Ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa dibawa datang oleh Rasulullah, kamu ambil lah. Dan apa yang dilarang, kamu tinggal. Itulah sebenar-benarnya yang dikatakan konsekuensi yang kita ni benar-benar percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah ni bukan setakat mengajar Islam, bukan bagi ilmu. Dia membentuk ummah. Dia membentuk ummah. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu wasyidda'al kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad Rasulullah, Nabi tu dibangkit seorang-seorang dia. Dia berdakwah. Bentuk sahabat. Wallazina ma'ahu, orang yang sama Rasulullah. Asyidda'al kufar ruhama'u bainahum. Tegas dengan kafir, berkasih sayang sama sendiri. Taruh murka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka itu sentiasa rokok dan sujud, tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka semata-mata nak cari redha Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Pada muka mereka ada tanda tersujud. Nabi bentuk sahabat. Nabi tarbiyah di rumah Arqam Abi Arqam. Nabi dakwah. Mana yang teringin nak sambut dakwah Nabi, mai jumpa Nabi, masuk Islam. Bukan Nabi terima daripada Islam saja, Nabi didik mereka di rumah Arqam Abi Arqam. Karena lepas ni mereka akan memikul beban yang kuat untuk melaksana menegakkan Islam. Ulama bukan tugas dia mengajar saja, tuan-tuan. Tugas ulama membentuk umat untuk menegakkan Islam macam ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala khulafai rahmatullah. Man khulafa'uka ya Rasulullah alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimuha ibadallah. Muhammad itu di atas kalimah, di atas rahmat Allah Ta'ala ke atas khalifahku. Mana khalifah Nabi, mana dirahmat oleh Allah. Apa makna khalifah? Pengganti. Atas penggantiku rahmat Allah. Man khulafa'uka ya Rasulullah. Siapa pengganti tugasmu? Nabi mati, tapi Nabi tinggalkan pengganti. Siapa penggantimu? Allazina yuhyuna sunnati. Mereka yang menghidupkan sunnahku. Wa yu'allimuha ibadallah. Dan mengajak di kalangan hamba Allah. Iaitu mereka menegakkan sunnah Nabi. Pakaian dia pakaian Nabi. Rumah tangga dia ikut sunnah Nabi. Perjuangan dia ikut sunnah Nabi. Tapi tugas utama dia mengajak, dia tak tinggal, tuan-tuan. Itulah ulama yang sebenar, pewaris para-para Nabi. Dia berjuang, dia pegang jawatan. Ada jadi menteri besar, ada jadi ahli parlimen. Tapi tuan-tuan, kita tahu di mana dia mengajak. Kita tahu di mana dia berkhutbah. Dia tak tinggal tugas utama dia.
Sebab itu ulama-ulama ni, dia ada pondok dia masing-masing. Tempat dia mengajar. Jadi Nabi buat macam tu, bentuk ummah. Akhirnya berhijrah ke Madinah. Kemudian membentuk kekuatan, menyerang Mekah balik. Kemudian menyebarkan agama ke seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerja para ulama berganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka ini zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Sahabat-sahabat Nabi ni Allah dah cerita dalam kitab Taurat, Allah dah cerita dalam kitab Injil. Kazar'in akhraja sat'ahu wa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi. Mereka ni ibaratkan benih yang kita tanam. Dia keluar dengan dahan ranting, akar yang kuat, batang-batang yang hebat-hebat. Rendang, besar, melindungi manusia. Kita naik motor tuan-tuan, mengantuk, tengok pokok rendang, berteduh bawah tu. Begitu Islam tuan-tuan, melindungi ummah dan melindungi orang bukan Islam. Berpayung di bawah payung-payung pokok payung Islam ni. Bila berlaku macam ni, yu'jibul zurrah. Menakjubkan orang yang menanamnya. Orang tanam pokok pun heran, tengok hebatnya. Begitulah mata yang melihat kagum dengan kehebatan agama Allah, agama Islam. Liyaghiza bihumul kufar. Allah jadikan semua ini untuk makna kata bagi orang kafir ni hati dia merana. Orang kafir tuan-tuan bila tengok Islam ni bangkit, dia merana, susah hati. Bukan ramai Sarawak seorang jadun pun. Habis mengamuk pising. Mereka juga takut tuan-tuan dengan kebangkitan Islam. Orang kafir ni. Jangan ambil tahu hai dia apa, kita buat kerja kita saja. Islam digeruni. Padahal Islam dia tak berzalim kat siapa-siapa. Jadi kita nak ikut contoh Nabi. Apa Nabi tekankan di antara perkara yang Nabi tekankan? Daripada iman, ibadat. Iaitu ukhuwah Islamiyah. Kasih sayang Islam di kalangan para sahabat. Mereka ini berkasih sayang antara satu sama lain. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Wallazina awaw wa nasaru. Dan orang yang menyediakan tempat tinggal kepada orang muhajirin. Dan membantu orang muhajirin. Ada ansar, ada muhajirin. Dua-dua mereka ini ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang yang benar-benar beriman. Antaranya tuan-tuan Nabi tekankan ukhuwah Islamiyah, berkasih sayang antara satu sama lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman bersaudara. Tolong menolong, bantu membantu. Kita takkan jumpa lagi tuan-tuan kehebatan ukhuwah Islamiyah di zaman Nabi, zaman sahabat dulu. Zaman lah tak tahulah tuan-tuan, adik-beradik pun berkelahi. Saya biasa kerja di Al-Ustaq, hospital Al-Ustaq. Pejabat saya sebelah bilik mayat. Dia tengok orang ramai duduk dalam bilik mayat, saya pergi. Awak ni ramai ni. Tak tahulah cik, oi. Adik takik abang mati dengan tajuk. Dia tajuknya abang dia, mati abang dia. Pasal apa? Rebut tanah. Suami zaman isteri zaman suami. Datuk rogol cucu. Jadi macam-macam aku pun tak faham lah ni. Kalau kalangan adik-beradik pun dah tak ada rasa persaudaraan Islam. Apa kita nak kata tuan-tuan orang yang bukan adik-beradik. Ni zaman kita ada pada hari ni tuan-tuan. Sedangkan Allah kata innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman tu bersaudara. Bila tidak ada perasaan persaudaraan dalam Islam, iman kita lemah tuan-tuan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman seseorang kamu kata Rasulullah hingga dia suka kasih
apa yang ada pada diri mereka, macam tu jugalah mereka nak berlaku pada sahabat-sahabat mereka. Kita suka kita main surau, kita nak ajak kawan kita main surau macam kita. Kita suka meniaga untung, kita nak orang kawan kita pun untung meniaga lagu kita juga. Kita sedih, susah hati, kita sakit, orang lain sakit pun kita susah hati juga. Nabi kata satu badan. Yang sakit kitanya kaki, kena gout. Pasal apa? Mata tak boleh tidur. Sebab kita diibaratkan oleh Rasulullah macam satu badan. Orang lain sakit, kita pun sakit. Hari ini tuan-tuan, Tuhan cabut perasaan ukhuwah Islamiah. Umat Islam Palestin, hari-hari kita tengok dilanyak, dimamah, dibaham oleh Yahudi. Keliling dia, Yahudi 3 juta, 100 juta umat Islam keliling Yahudi, tuan-tuan sekalian. Boleh tengok saja, boleh perhati saja, tak boleh buat apa-apa. Mereka dah hilang, tuan-tuan, perasaan kasih sayang sesama mereka. Kita sini yang kutip derma, hantar pergi Palestin, mereka buat tak mati ya. Sedangkan mereka negara kaya minyak, duit berlambak-lambak. Mana dia perasaan kasih sayang yang dah Allah cabut daripada hati mereka, umat Arab. Jadi kita orang Melayu jangan sampai pangkat tu lah, tuan-tuan. Kita nak pupuk balik perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Lepas tu kesempatan ini saya nak bawa satu cerita, tuan. Tuan-tuan ambil lah cerita apa pun. Memang hebat sahabat-sahabat ni, tuan-tuan. Masya Allah. Saya teringat di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ada seorang sahabat nama Al-Hasan. Dia mai daripada, tuan-tuan sekalian tu, kampung jauh daripada Madinah. Dia mai ke Madinah dengan membawa seekor unta. Sampai masjid, tuan-tuan, dia pergi semayang. Dia tambat unta dia kat pokok kurma, pergi semayang. Lepas semayang dia mengantuk, dia tidur. Dia jaga-jaga, pipi tengok unta dia, dah tak ada hilang. Dia carilah unta dia. Cari-cari, tuan-tuan, dia tengok satu orang tua, dia sembelih unta dia. Sembelih unta siap dengan papah, daging semua siap. Pakcik, ni unta saya. Pasal apa pakcik sembelih? Dia kata unta ni jahat. Mereka kacau kebun aku. Patut sembelih. Bertengkar kan? Hasan tarik pedang, tikam orang tua tadi, mati. Dia dah bunuh satu nyawa. Allah Rabbi, dia kata, aku dah bunuh orang. Dia pun pergi masjid cari Umar. Mengaku depan Umar, ya Amirul Mukminin, saya dah bunuh satu nyawa. Umar kata, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan kamu dibunuh dalam kes qisas. Lepas tu mai pula, tuan-tuan sekalian, anak kepada yang kena bunuh. Ya Amirul Mukminin, dia ni bunuh pak saya. Saya tuntut supaya dibunuh balas dia ni. Umar kata mungkin juga Hasan ni ikut telajak, ikut perasaan, hilang kawalan. Boleh tak kamu maafkan dia? Tak mau maaf. Saya mau dia dihukum, dia dibunuh balas. Hasan kata, saya terima ya Rasulullah. Ini hukum Allah. Saya sanggup. Tapi boleh tak bagi saya sedikit masa? Barang satu hari nak balik kampung, nak penjelaskan hutang-hutang, banyak masalah nak selesai. Dengan saya jamin, saya berjanji, saya akan datang semula ke sini besok sebelum asar. Mak kata, kamu ada adik-beradik saudara mara di Madinah ni? Tak ada, ya Amin. Sahabat handai, kawan. Saya tak kenal siapa pun di Madinah ni. Habis macam mana Umar kata? Aku tak boleh benarkan kamu balik ke kampung kecuali kamu ada penjamin. Masa itulah tuan-tuan bangkit Abu Zar Al-Ghifari. Ya Amirul Mukminin, saya menjamin sahabat saya Al-Hasan. Umar kata, kalau kamu Hasan tak balik, kamu akan dibunuh balas. Umar kata, Abu Zar kata, tak apa, saya sanggup menanggung risiko. Maka Umar bagi dekat
Hasan seekor unta, seekor kuda yang tangkas. Balik ke kampung dia dengan satu janji, besok sebelum asar sampai di masjid. Hasan balik. Besoknya tuan-tuan, sahabat-sahabat kumpul nak sembahyang asar, tunggu-tunggu dia tak main. Semua mata tumpu perhatian pada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar bukan calang-calang orang tuan, sahabat Nabi yang utama juga. Macam mana Abu Zar? Mak tanya. InsyaAllah Abu Zar kata, saya sanggup untuk dibunuh balik. Tuan-tuan sekalian, sampai asar dia tak main kau. Semayang asar. Lepas asar pun tak sampai. Umar kata kita bagi masa sikit. Barang setengah jam. Tiba-tiba tuan-tuan, mereka nampak tu daripada jauh sana, seorang laki-laki. Lari rebah, bangkit, lari lagi rebah, bangkit lagi, lari lagi rebah. Tersungkung depan rumah tu. Tercungak-cungak. Minta maaf ya Amirul Mukminin. Terlewat. Saya urus banyak urusan saya. Hutang piutang nak selesai, dia kata. Nak jumpa banyak benda selesai. Oleh kerana banyak urusan, saya terlewat bertolak. Bertolak dah terlewat. Jadi saya takut, ya Amirul Mukminin, tak sampai dalam waktu yang dijanjikan. Saya pacu kuda saya sekuat-kuat mungkin. Oleh kerana kuda tu dipancu, luak kemampuan kuda tu. Kuda tu tersungkuk, jatuh, mati. Bila kuda tu jatuh, mati dia. Turun pada kuda, dia lari. Lari sekuat-kuat. Lari jatuh. Tersungkuk depan rumah. Tercungak-cungak. Penat. Tiba-tiba tuan-tuan datang. 3-4 orang laki-laki. Mereka mengaku mereka ni waris yang kena bunuh dulu. Kami ya Amirul Mukminin, kami bincang adik-beradik, waris semua. Kami buat keputusan, ambil keputusan. Kami maafkan saja sahabat kami Al-Hasan. Allah, sahabat selawat, takbir semua. Sebab kisah ni tuan-tuan, boleh. Hak waris. Nak maaf boleh. Nak terima diat boleh. Tuntut bunuh balas pun boleh. 3 ni. Tapi mereka memilih untuk maafkan saja Al-Hasan. Umar kata, kemarin kamu kata tak mau maaf. Kenapa sekarang kamu maaf? Ya Amirul Mukminin, kalau kami ni orang beriman, orang Islam, wajib memaafkan saudara kami. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman bersaudara, wajib kami maafkan saudara kami. Kami bimbang kalau kami tak maafkan saudara kami Al-Hasan, satu hari nanti orang akan kata orang Islam sudah tidak mahu maaf lagi saudara dia sendiri. Dengan orang Islam wajib memaafkan saudara dia apabila saudara meminta maaf. Nabi tengok Hasan. Umar tengok Hasan. Kalau kamu pergi terus tak balik-balik, siapa pun tak tahu. Kami sini tak tahu mana kampung kamu. Kami tak tahu kamu berasal dari mana. Kalau kamu pergi terus tak balik, kami nak mencari mana. Apa yang menyebabkan kamu balik, menyerah diri pada petang ni? Ya Amirul Mukminin, saya orang Islam. Orang Islam wajib menunaikan janji. Kalau saya tak datang hari ini, saya bimbang satu hari nanti orang akan kata orang Islam janji tak boleh pakai. Saya takut itu. Maka saya datang untuk menunaikan janji saya. Umar perhati pula kepada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar, kamu tak kenal Hasan. Kenapa kamu sanggup jamin dia, sedangkan kamu akan mengandung, kamu akan mengambil risiko yang tinggi. Kalau dia tak datang, kamu kena bunuh. Dia cakap saya, ya Amirul Mukminin, orang Islam wajib tolong-menolong, bantu-membantu.
Tak siapa boleh bantu dia, saya wajib bantu dia, tolong dia, dia saudara saya. Kalau saya tak tolong dia, satu hari nanti saya bimbang, orang akan kata orang Islam dah tak mau tolong saudara dia sendiri. Sedangkan orang Islam bertolong-tolongan antara satu sama lain. Allah, tuan-tuan, mai tu. Darah marah yang kena bunuh, mai. Ramai. Saudara-saudara yang membunuh pun mai. Bertemulah tuan-tuan, dua kelompok manusia yang dulu tak kenal-mengenal. Macam kita lah tuan-tuan. Kalau pak kita sepatutnya dihukum gantung. Tiba-tiba terlepas, diampun oleh raja. Tuan-tuan nak kata apa? Oh, tak tahu abang lah tuan-tuan, punya gembira. Sepatutnya Al-Hasan tu dibunuh. Tapi dimaafkan oleh keluarga yang membunuh. Dibunuh. Allah tuan-tuan. Ni yang Allah sebut. Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu qisas itu merupakan satu kehidupan. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, Islam agama perpaduan. Pada tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum. Jangan kamu berbantah-bantah, bergaduh, berkelahi. Akan hilang kekuatan kamu. Akibat kita berpecah tuan-tuan. Baru-baru ni Allah tunjuk kat kita 22 bulan kita dikuasai oleh orang kafir. Tuan-tuan boleh tengok dengan mata kepala tuan-tuan sendiri. Komini ni yang dah bunuh bapak-bapak kita, datuk-datuk kita dulu, diangkat sebagai pejuang kemerdekaan. Mungkin tuan-tuan tak tahu, Komini pernah membunuh ketua polis negara tuan, tahun 70-an. Pernah membunuh ketua polis Perak. Tuan-tuan yang dirahmati, macam-macam jenayah yang dibuat oleh komunis. Bila mereka berkuasa tuan-tuan 22 bulan, diangkatnya Komini. Abu Champion ditabuk ke Pulau Pangkok, ditabuk di Lumut. Mereka berhimpun, pakai ni topi bintang 3 ni di kepala ni. Pakai uniform komunis. Tuan-tuan bayangkan. Innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Bila mereka menguasai kamu, mereka rejam kamu. Atau mereka kembalikan kamu pada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada. Kamu takkan menang buat selama-lamanya. Cukuplah Allah bagi amaran tuan-tuan 22 bulan. Akibat kita berpecah, bergaduh sama sendiri hingga mereka menguasai kita. Sampai kita digelak pelarian. Kita ni pendatang. Mereka pula anak jati bumi ni. Di parlimen lah tuan-tuan cakap, bukan cakap di tepi jalan. Kula Segeran, ahli parlimen Ipoh Barat. Dia kata ini orang India, bumi putra, tanah Melayu. Ini orang Melayu, pendatang. Haram jadah betul. ILP, Institut Latihan Perindustrian. Siapa menteri dia? Kula Segeran, Menteri Tenaga Manusia. Timbalan dia, Mahfuz. Masa depan mereka nak masuk ILP, orang Melayu kena 1,800. Pendaftaran masuk. India percuma. Weh, kita pula kena duit, dia pula percuma. Kacau marah, kacau tepung haju, macam-macam. Nabi Muhammad ni hari-hari depan maki, hina. Cukup-cukuplah Allah bagi pengajaran pada kita. Ni kita menggerakkan perpaduan ummah. Mudah-mudahan tuan-tuan, kembali Islam berkuasa di muka bumi ini dengan jalan apa dibawa oleh Nabi. Nabi mencari kekuatan dengan mempersatukan ummah. Betul lah kata orang Melayu, bersatu teguh, bercerai roboh. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Pandanglah anak-anak kita yang kecil-kecil ni. Zuriat kita. Inilah tanah ayam kita tuan-tuan. Cina ada bumi Cina, India ada bumi India, Jepun ada bumi Jepun, Korea ada bumi Korea. Melayu ada tanah Melayu. Jangan sampai tuan-tuan kita terjajah lagi sekali. Kita merempat, anak cucu kita merempat di bumi ini. Jadi petua tuan-tuan nak bersatu padu ni, kita kena pandang ke hadapan. Jangan banyak memandang ke belakang. Macam bawa kereta lah tuan-tuan, banyak pandang depan. Mana orang bawa kereta tu perhati belakang? Perhati belakang mampu lah, cakap elektrik. Tapi sekali-sekala perhati belakang tak apa. Melalui side mirror. Kan?
Cermin side mirror ni, cermin dia kecil lah. Ada kiri satu, kanan satu. Bila nak potong, perhati tengok cermin tu. Nak pergi corner kiri, perhati cermin sana. Nak pergi corner kanan, perhati cermin kiri. Yang lain, semua perhati depan. Yang lepas-lepas lah tuan-tuan. Pandang masa depan ummah dan negara ini. InsyaAllah. Macam kita hidup suami isteri berumah tangga. Banyak memandang ke hadapan masa depan anak-anak kita, zuriat kita. Anak kita mengaji pasti. Isteri tanya kita, bang, macam mana anak kita ni lepas pasti nak pergi mana? Abang kata, abang pun tak tahu lah. Isteri dia kata, kalau boleh, saya nak anak kita ni hafal Quran. Nak tak pergi tahfiz. Suami kata, tahfiz ni berat sampai 250. Gaji aku tak apa duit. Bayar sewa rumah, bil api, bil air, minyak motor, duit berat, gula, duit apa ikan, habis. Isteri kata, tak apalah. Nak bayar iuran budak ni tak apalah. Saya bangkit awal sikit. Buat nasi lemak, buat cuak badak. Buat kari pap, hantar kedai. Untuk cari 10-20 jadilah. Cukup sebulan boleh bayar iuran anak. Suami kata, kalau gitu tak apa, aku pun tak apa. Aku balik kerja Kelang tu, aku pam minyak belah malam. Dapat duit, himpun bagi iuran kan untuk anak kita. Itulah cara fikir masa depan anak. Jangan duk banyak cerita bab belakang. Ni duduk saja-saja cerita bab belakang. Mina, awak bang, hang masa belum kahwin dengan aku tu, ada kawan-kawan dengan siapa tak? Ya isteri dia jujur, ada lah bang. Hang buat apa? Ini cari gaduh. Lingkuplah rumah tangga. Jangan duk cerita banyak pasal belakang, cerita pasal depan. Masa depan ummah. Kita dah cemas tuan-tuan, Allah tunjuk dah jatuh dah sekali tu. Akibat perpecahan sudah-sudahlah. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan kita menjadi juara perpaduan ummah ini. Orang kafir tengok Islam bersatu, dia merana tu, dia pening kepala, tak tahu nak buat apa. Sebab tu daripada pasukan untuk memecah belahkan perpaduan ummah. Sebab tu kita kena berjiwa besar, suka bersabar, suka mengampun, suka memaaf. Kita buat kerja ni bukan nak kebut jawatan. Slogan kita Islam memimpin, bukan kita memimpin. Siapa pimpin, pimpinlah. Asalkan kamu menjadikan Islam sebagai dasar kepimpinan kamu. Kami bukan nak rebut apa-apa. Kami nak Islam tertegak. Kerana Islam saja kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas landasan itu, tuan-tuan sekalian, saya mengajak tuan-tuan sama-sama kita gerakkan ini. Di mana tempat kita bekerja. Ada orang panggil kenduri, kita pergi. Ada mayat, kita ziarah. Kita semayang mayat. Wujudkan sifat kasih sayang. Kerana kasih sayang, tuan-tuan, kita bukan sangat, kita tak mampu. Yang mencampurkan kasih sayang kepada kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Kalau kamu belanja apa ada di dunia ni nak menyatukan hati manusia, kamu tak mampu. Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Dekatkan diri dengan Allah. Bermunajat, berdoa. Minta Allah selamatkan kita insyaAllah. Segala hal. Dalam bab COVID-19 ni tuan-tuan, mari kita ambil contoh apa dibuat oleh kerajaan Brunei Darussalam. Hari ni Brunei tak ada satu kes COVID-19. Brunei bebas sepenuhnya sekarang tuan. Tuan-tuan tengok dalam Facebook, dalam makna kita kata YouTube, tentang Brunei dalam utusan ke seluruh negara. Dia kata ini bala daripada Allah Ta'ala. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liwuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Berlakulah kerosakan darat dan laut. Darat pun kena COVID, laut pun kena, udara pun kena, dalam kapal terbang pun kena. Pasal apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, dengan tangan, sebab tangan-tangan kamu buat maksiat. Satu penyakit yang menimpa seluruh dunia
Hari ni tuan-tuan tunjuk saya dunia mana tak ada maksiat. Habis satu dunia. Katanya di Jeddah pun dah sampai. Kelab malam pun dah buka di sana. Tuan-tuan bayang. Di Jeddah pun dah sampai. Negeri kita lagi. Ya Allah. Allah datangkan tuan-tuan sekalian. Bala ni untuk apa? Liwziqahum ba'dal ladzi amilu. Supaya kamu rasa apa yang telah kamu lakukan. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Mari kita kempen. Bukan setakat pakai tudung muka. Dulu nak marah pakai tudung muka. Hantu ni jadi hampa pakai tudung muka. Kita kempen. Mari jauhi maksiat. Henti maksiat. Sudahlah. Mari penuh masjid. Sahabat-sahabat Nabi bila ribut kencang. Lari main masjid. Angin kencang. Hujan lebat. Lari main masjid. Minta perlindungan daripada Allah. Sepatutnya bila datang COVID-19, kita lari main masjid. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup-cukuplah maksiat yang kamu buat. Ini perusahaan Raja Brunei, Sultan Brunei. Minta semua bertaubat kembali kepada Allah. Dikatakan Sultan Brunei hari-hari baca Yasin bersama menteri dia dan rakyat jelatannya. Keluar TV. TV tak ada dah. Benda-benda maksiat tak ada. Benda-benda mengarut semua tak ada. Bulan-bulan mengarut tak ada. Tunjukkan betul-betul kepada Allah kita bertaubat. Syekh Ibn Atta' Al-Askandari sebut yang mendatangkan, yang meletakkan tu dia saja boleh angkat. Yang meletakkan COVID ni Allah saja yang boleh angkat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Allah kata apa? Bila Muhammad hamba aku yang benar-benar bertaubat, yang beribadat tu tanya kamu tentang diri aku, fa inni qarib, bagi tahu mereka aku hampir dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan doa mereka ketika mereka berdoa. Doalah banyak-banyak tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan cara tu Brunei hari ni bebas. Alhamdulillah. Dulu ada juga, sekarang dah tak ada. Dengan izin Allah. Satu-satunya negara dalam dunia yang tidak ada COVID. Kita buat contoh Brunei, apa salah? Ajak kawan-kawan, mari kita bertaubat. Betulkan hidup kita, rumah tangga kita. Kita mengaji, kita mari beribadat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah angkat virus ini. Oh tuan-tuan, dengan memin. Ada yang beribu-ribu sehari tu. Kita pun dah mencecah hampir 1,800 lebih ni. Hari ni berapa? Berapa hari ni? Saya pun tak pandai kau. Dia bukan 7,800 kat lah. Oh 7,800 banyak orang tu kan. Jadi makna kata kalau kita masih lagi bertegak, nak rebut jawatan, nak berkelahi, nak jadi Perdana Menteri, ni gila semua tak ada tuan. Orang duduk kira apa-apa pening dengan COVID, dia gaduh dia bala Perdana Menteri. Gila ada 3 macam, tuan-tuan tahu tak? Gila 3 macam sekarang ni. Yang pertama, gila nak jadi raja. Ada seorang tu dia isytihar beta pewaris tahta kerajaan Melaka. Itu gila jadi raja Melaka. Kerih dia apa setiap tahun dia menganugerahkan pingat kebesaran. Tapi tak laku lah. Itu gila jadi raja. Yang seorang lagi gila jadi Perdana Menteri. Dia jumpa Agung. Dia kata 100 daripada satu orang nak kat dia. Agung kata mana dia number tu? I have number. Mana number? Ada nombor tu. Orangnya tak ada. Nombor yang ada. Macam kita nak jual kambing, aku ada 120 ekor kambing. Mana kambing? Nombor yang ada. Kambing tak ada. Gila. Tu gila jadi Perdana Menteri. Sekok lagi, gila jadi betina. Dia jantan. Dia pergi Mekah pakai kereta ko. Apa dah? Macam tu gila ada tuan-tuan. Jadi kita mudah-mudahan tak jadi orang gila. Jadi kesimpulan kita malam ni ialah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebagai makna kata kita sambut maulid, nak kembalikan keimanan kita pada Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah tunggu kita 3 tempat besok di akhirat.
Yang pertama tuan-tuan sekalian, di padang mahsyar. Dah kita puas berjalan jumpa Nabi Adam, Nabi Nuh, Saleh minta tolong, siapa tak boleh tolong. Akhirnya Allah beri syafaat, beri makna kepada Nabi kita untuk mensyafaatkan umat. Maka makna kata dibukalah hari timbangan. Kedua, Nabi tunggu kita tuan-tuan tempat timbangan. Mana umatnya yang beriman masih ada dosa dan sebagainya. Timbang-timbang tuan-tuan sekalian, dosa terlampau banyak. Ibadat tak banyak mana. Nabi tolong tuan-tuan syafaatkan umat dia. Yang ketiga, Nabi tunggu kita tepi telaga Kausar. Untuk cedok air telaga tu, tak bagi kita minum. Siapa? Mereka yang makna menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali tuan-tuan, maksud hadis. Satu hari Nabi menangis tuan-tuan. Menangis, menangis. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Sahabat tanya. Aku rindukan umatku. Kamikah yang kau rindu ya Rasulullah? Sahabat tanya. Nabi kata bukan. Aku rindu umatku yang mereka tak pernah tengok aku. Mereka jauh daripada aku. Hidup 1000 tahun lebih. Nabi dah wafat 1400 tahun. Tapi mereka beriman dengan aku. Kita tak tengok Nabi tuan-tuan. Tapi kita percaya kat Nabi. Iman kat Nabi. Sayang kat Nabi. Rindu kat Nabi. Mereka menghidupkan ajaranku. Memperjuangkan ajaranku. Mereka yang aku rindu. Nabi satu hadis tuan-tuan sebelah menyebut. Orang yang dia rindu, orang itulah akan bersama-sama dengan dia di akhirat besok. Kita rindu kat Nabi. Mudah-mudahan kita bersama-sama Nabi besok di akhirat insya-Allah. Saya ajak tuan-tuan sekalian, marilah kita menghidupkan sunnah Nabi. Menghidupkan ajaran Nabi. Memperjuangkan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita diiktiraf oleh Nabi sebagai umatnya. Dia akan syafaatkan besok di akhirat insya-Allah. Di sebelum beredak tuan-tuan, macam biasalah tuan-tuan tahu saya ni, kita ada pondok, kita ada tahfiz. Pondok saya mengaji peri. Apa di Kedah tak apa lah, apa banyak pondok. Kami di Perak mana ada pondok. Yang ada pondok derian. Banyaklah pondok derian. Pondok polis, pondok tunggubat, pondok telefon. Pondok mengaji tak apa. Ada 4-5 buah ya tuan. Ni baru nak buat. Pondok saya pengajian percuma. Sejak tubuh sampai lah. Tak kena yuran. Lepas tu tahfiz. Kita adalah kita kenakan yuran RM100. Sebab tahfiz ni banyak belanja dia. Guru tahfiz lagi, guru akademik lagi, guru agama lagi, tukar masuk lagi, banyak cerita dia. Kita kenakan yuran RM100. Pelajar ada RM150. Bayar semua RM15,000. Mana pun dah dapat RM15,000. RM4,000 tu banyak dah tu. Jadi kita tuan-tuan miss. Kita terpaksa top up paling kurang sebulan RM20,000. Ni yang kita bawa barang sana, jual sini. Jadi adalah barang-barang yang kita buat macam telur masin. Telur masin ni tuan-tuan kita buat sendiri, kita boleh itik sendiri. Kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan tengok di atas tutup tu ada tarikh. Tarikh tu tarikh kita buat. Tarikh tu tuan-tuan kena campur 14 hari. 14 hari. Macam tarikh tu 1 hari bulan. 15 hari bulan elok makan. 14 hari lepas buat tu baru mana kita makan masin elok. Kalau sekiranya tuan-tuan ada darah tinggi, ambil 10 hari cukup. Dia kurang masin. Itu telur masin. Yang kedua tuan-tuan, kita ada bawa herba. Herba ni bukan saya buat. Kami packing aja. Tapi saya dah beramal dah dekat 20 tahun tuan-tuan. Nombor 1, kita makan herba ni mudah berpeluh. Hampa cangkui sikit bercerah-cerah peluh. Yang kedua, kalau tuan-tuan ada penyakit batu karang, minumlah dia paling lewat 2 hari atau 3 hari. Biasanya pagi minum, petang keluarlah batu karang tu. Pecah, hancur, kencing, nampak putih. Tu dia lah tu batu karang kalau keluar. Kalau basuh berak, tapak tangan ni rasa tajam-tajam. Itu makna batu dah keluar lah. Itu penyakit batu karang. Buah sir pun insya-Allah kita makan dia mula mengecut insya-Allah. Sampai habis botol,
biasanya buah situ akan hilang. Bagi muslimat, dia membantu melancarkan perjalanan haid dan juga nifas. Kalau tuan-tuan ada kencing manis, tuan-tuan minum dia. Seminggu lepas tu tuan-tuan pergi cek hospital. Biasanya dia menurun hingga 5 atau 6. Sebelum tu 15, 18, 20 dia menurun insya-Allah. Begitu juga tekanan darah tinggi biasanya stabil. Tapi bagi saya sendiri tuan-tuan, dulu-dululah saya bebas ISA tahun 88. Saya bebas-bebas, mata saya kelabu. Sebab dalam tu saya rajin baca kitab. Lampu tak terang. Saya terpaksa pakai cermin mata. Tapi tuan-tuan setelah bertemu dengan Harba ni, saya amal dia sampai sekarang. Saya baca kitab, tak perlu guna cermin mata. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, dalam Google, tuan-tuan type Google, ceramah Ustaz Siddiq Nur. Dia keluar banyak. Tuan-tuan cari ceramah kuliah sifat 20. Itu tuan-tuan 15 tahun dulu dia orang rakam saya punya kuliah di Gombak Setia. Kuliah saya semua pakai cermin mata. Tapi setelah saya bertemu Harba ni, beramal Harba ni, sampai sekarang tuan-tuan tak perlu guna cermin mata. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan nak cuba bolehlah. Ada sebotol tu boleh tahan sebulan insyaAllah. Jadi cara makan dia, ambil air suam. Jangan air panas, air suam. Satu sudu teh di gelas, satu sudu teh bancuh dia minum. InsyaAllah. Buatlah kalau ada penyakit, buatlah 3 hari sekali, 3 kali sehari. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Tapi ada juga yang tak reaksi, tapi kebanyakannya insya-Allah dia reaksi, insya-Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan, malam ni saya ada bawa banyak buah hulu. Banyak orang komplain buah hulu saya ni. Ada orang telefon, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam. Awak ni nak komplain buah hulu. Kenapa?" "Ceramah keras, buah hulu lembut." Awak tak tahu, awak tak tahu. Ceramah saya ada kata keras, bolu lembut. Saya kata bolu keras siapa nak makan? Apa tak saya apa try juga kan. InsyaAllah. Itulah lebih kurang kot tuan-tuan. Minta maaf lah lebih kurang. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan dengar ceramah sepanjang Maulid ni, banyaklah iktibar tuan-tuan ambil, impun-impun semua tuan-tuan amal. Semua ceramah ni semua baik belakang. Forum ke, ceramah ke, kuliah ke, sempena Maulid, semua bagus-bagus semua. Tuan-tuan impun-impun, tuan-tuan buat amal. InsyaAllah. Itu saja tuan-tuan yang mampu saya sampaikan untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak beri manfaat kita bersama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak. وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله بالعالمين. تكبير.